Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Okey, pada video kali ini saya ingin berkongsi sedikit tentang bagaimana kita nak menetapkan harga yang sesuai untuk freelance trainer. Jadi sebagai business entity, sudah semestinya training provider dia mahu pastikan yang dia mencapai profit supaya bisnes dia boleh jalan. Pada masa yang sama, disebabkan bisnes model dia mungkin menggunakan freelance trainer, ramai juga training provider yang mahu berlaku adil kepada trainer yang menjalankan latihan. Jadi kita kena lihat dari segi perspektif angka, apakah mungkin figure yang sesuai untuk kita consider sebagai training fee, terutama sekali dari sudut freelance trainer. Jadi saya akan kongsikan daripada point of view HRDF market lah. Bila kita sebut tentang HRDF market ni, satu yang menjadi sedikit kelebihan pada HRDF market adalah kita ada rujukan dari segi ceiling limit. HRDF menetapkan sebagai contoh, sekiranya kita menjalankan latihan soft skills, soft skills, kita boleh membuat tuntutan, atau majikan sebenarnya, majikan yang mencarum boleh membuat tuntutan maksimum 1 hari training boleh membuat tuntutan untuk soft skill sebanyak RM5,000. RM5,000 dengan jumlah maksimum 35 peserta bagi seorang trainer. So nisbah ni satu trainer 35 peserta maksimum. Maximum claimable amount adalah RM5,000 sehari. Jadi kalau kita jalankan program sehari, inilah amount dia. Kalau 2 hari, darab 2 dan seterusnya lah. Kalau kita perlukan lebih ramai peserta untuk mengikuti dan kena tambah trainer, itu kira-kira lain lah. So secara amnya, satu hari RM5,000, 35 peserta maksimum. Of course majikan pun dia naklah berbaloi perbelanjaan tu. Now on the side of the training provider, sebagai TP, kita tertakluk kepada harga ni. Maksudnya kalau kita charge lebih, kadang-kadang majikan tak nak buat training. Jadi apakah perbelanjaan di sebalik ni? Of course training ataupun trainer fee tadi, freelance trainer punya bayaran tadi termasuk dalam ni lah. Cuma sebelum pergi ke freelance trainer punya fee tu, kita juga kena faham beberapa perkara penting. Biasanya lah, mana-mana business entity dia mensasarkan profit margin yang selesa adalah lebih kurang 40%. Ini selesa lah bagi mana-mana business entity. Jadi dalam business entity yang begini, 40% daripada RM5,000 adalah RM2,000. Jadi daripada RM5,000 ni, RM2,000 adalah target untuk profit margin. Now dalam HRDF punya market ataupun di bawah penilaian HRDF, kita perlu ingat bahawa mulai 1 April 2021, sebarang tuntutan yang dibuat, maksudnya ada training program dan tuntutan dibuat, pembayaran dibuat melalui HRDF kepada training provider. Jadi training provider akan dikenakan charge. Charge HRDF ni adalah 4%. So daripada RM5,000 ni, jumlah ni kena 4%. Jadi yang ni kena put aside lah, lagi RM200. Dekat sini dah boleh nampak dah mana lagi dia punya perbelanjaan tu pergi sebelum pergi ke freelance trainer punya fee. Jadi di sebalik ni, of course bila kita buat training, perlu ada bahan latihan, materials, stationery dan sebagainya. Macam kalau dalam program trainer, kita akan berikan folder ni, dan dalam ni notanya ada beratus muka surat. Jadi sebagai contoh, andai kata training materials kita berbelanja lebih kurang RM20 untuk setiap peserta. Jadi kita RM20 ni kita kalilah dengan 35, memang pun RM700. RM700 ni adalah untuk material fees. Okey, ini tidak termasuk overhead syarikat nak maintain company dan sebagainya lah. Tapi kalau masuk itu nanti mungkin kira-kira dia lain sikit. Cuma saya bagikan gambaran secara umum. So ini kalau kita jumlahkan lebih kurang RM2,900. RM2,900.
Andai katalah ada perbelanjaan tambahan yang lain, kita standby, mungkin lagi RM100 lah. Nak genapkan dia menjadi RM3,000. So daripada RM5,000 yang disasarkan ni, yuran latihan tu, RM3,000 adalah perbelanjaan normal. Jadi balance dia ni RM5,000 tolak RM3,000, maksudnya kita ada lagi RM2,000. So itulah value ataupun nilai maksima mungkin untuk freelance trainer meletakkan dia punya yuran latihan. So maksudnya anything below, bawah daripada RM2,000 tu okey, bagus untuk training provider. Tapi kalau freelance trainer tu letak harga RM2,000, andai kata majikan tadi nak diskaun, dia tak nak bayar RM5,000 sebab ni ceiling limit, dia boleh bayar lebih rendah. Saya katakan dia tak dapat RM5,000, dia dapat ataupun perbelanjaan meningkat mana-mana bahagian lah. So training provider sebagai business entity memang dia nak safeguard lah. Cuma biasanya akan makan dekat profit margin. Cuma kadang-kadang ada setengah training provider yang ini dia ada target dia lah, dia ada KPI dan sebagainya. So akan berlakulah negotiation antara training provider dan trainer. Rata-rata kita akan lihat berlaku juga negotiation antara training provider dengan trainer punya fee tadi. Jadi kalau trainer fee itu meletakkan harga contohnya RM1,500, lepas tu dia ada option lain, ataupun kalau trainer tu memang harga letak RM2,000, dia ada trainer lain, option lain. Biasanya memang cenderunglah untuk trainer provider tu memilih trainer yang lain. Dia bukan masalah tak puas hati ke dan sebagainya. Biasanya adalah dari segi business calculation, bukanlah kita nak kata benda ni terlalu kejarkan duit dan sebagainya, tetapi lebih kurang kepada business entity, dia ada kira-kira dia. Jadi secara umumnya training fee ataupun fee kepada freelance trainer tadi adalah di antara RM1,000 ke RM1,500, itu market rate. Lebih daripada tu bergantung kepada capability trainer tu sendiri dan juga mungkin betapa niche-nya topik yang dibawa. Jadi sebagai trainer perlu sedia maklum kalau kita menjalankan business model secara freelance. Sebagai training provider yang menggunakan khidmat freelance trainer perlu juga jelas tentang kira-kira ni supaya tidak berlaku tak puas hati dan sebagainya. Jadi itulah sedikit mungkin perkongsian saya untuk video kali ini. Ini adalah kira-kira secara umum. Of course lain business model, lain dia punya mungkin details dia. Okay? Jadi diharap sedikit dapat menjadi rujukan. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.